Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani Stadium RTM bersama dengan saya Syairul Islam. Bagi memperkuat cabaran musim baru, pasukan Selangor FC rancak melakukan usaha mendapatkan pemain import baru yang lebih berkualiti. Selain saingan Liga Tempatan, The Red Giants turut mengintai peluang melakar keputusan positif di Liga Juara-Juara Asia 2 SCL 2. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC, Dr. Johan Kamal Hamidun, proses mencari pemain-pemain import kini sedang giat dijalankan dan ada yang dalam fasa runtingan. Kita ada bawa masuk beberapa muka baru sebab of course sekarang ni the standards are high, dah raise the bar kan. Jadi kita perlu membawa masuk pemain yang kita rasa mempunyai pengalaman yang luas, yang pernah bermain pada peringkat yang tertinggi. Untuk datang ke Selangor untuk memikul tanggungjawab itu bersama. So memang fokus kami itulah, bagaimana kita membawa kualiti pemain yang boleh bawa tahap Selangor ke yang lebih tinggi. Semalam, The Red Giants menerusi laman Facebooknya mengesahkan mengekalkan 3 pemain import sedia ada iaitu Noel Araobdeh, Alexander Agyarkwa dan Richmond Angkrah. Tambahnya, Selangor FC yang layak ke ACL 2 secara merit akan mengadakan kamp pramusim di Thailand Mac depan. Sementara itu, Dr. Johan menyifatkan prestasi Selangor FC musim lalu sangat membanggakan. Tahun ni, tahun 2023 kita menang 20 perlawanan. So saya rasa kalau kita boleh improve daripada menang 20 perlawanan ke lebih, satu pencapaian. Sebab nak dapat 20 menang tu pun bukan satu pencapaian mudah. Yang terbaik so far dalam 9 tahun kami, 5 tahun kami kat situ, dan sejak rekod 9 tahun lah, pengurusan lama, pengurusan baru, 20 perlawanan yang menang tu sangat tinggi. So kita kalau boleh maintain pun saya rasa sangat baik, tapi kalau boleh naikkan 22, 23, dan itu satu indikator yang kita nak fokus lah. Beliau ditemui pada program CSR aktiviti baik pulih gelanggang futsal dan pengumuman penaja baru di Seksyen 7 Shah Alam. Selangor menutup saingan Liga Super musim 2023 di kedudukan kedua di belakang JDT. Selain itu, Gegasi Merah juga menamatkan saingan Piala FA di peringkat separuh akhir, manakala dalam kejuaraan Piala Malaysia laluan mereka tersekat di suku akhir. Baik, kita beralih ke sukan futsal. Kelab Johor Darul Takzim JDT mendapatkan khidmat 2 pemain berpengalaman tempatan iaitu Muhammad Rizwan Bakri dan Mahadil Harahap Khairuddin dari Pahang Rangers FC. Ia sebagai persediaan pasukan itu menghadapi kancah Liga Premier Futsal Malaysia MPFL 2024. Kedua-dua pemain itu merupakan watak penting yang membantu Pahang Rangers bergelar juara berganda pada musim lalu. Rizwan turut dinobatkan pemain paling bernilai bagi saingan Piala Futsal Malaysia 2023. Sementara itu, Pahang Rangers menerusi kenyataan di laman Facebook mengesahkan perpindahan itu, namun enggan rendahkan bayaran diterima bagi melepaskan kedua-dua pemain berkenaan. Kelab itu juga akan menggunakan bayaran perpindahan bagi memperkuat dan membangunkan pasukan. Pemain profesional Dota 2 Malaysia, Cheng Xinjiang atau lebih dikenali sebagai Nothing to Say, dipilih sebagai pemain paling bernilai MVP pada Anugerah E-Sukan Malaysia 2023. Majlis itu julung kali diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC semalam. Xinjiang, 24 tahun, yang kini beraksi bersama pasukan G2IG, turut memenangi kategori pemain MOBA terbaik dan pemain lelaki terbaik. Xinjiang bagaimanapun tidak dapat hadir kerana sedang menyertai kejohanan di Shanghai, China. Sementara itu, anugerah pencapaian seumur hidup diberikan kepada Allahyarham Agus Salim Amran atau lebih dikenali sebagai Hahagus. Allahyarham pernah mengendali pasukan di Sukan C 2019 menerusi acara PUBG Mobile. Beliau meninggal dunia pada 2021. Antara pemenang bagi 16 kategori lain yang dipertandingkan ialah Yudo Alliance bagi kategori pasukan terbaik Homeboys, organisasi terbaik, dan Ramona, pemain wanita terbaik. Hoki 5 sebelah Piala Dunia Wanita 2024, skuad wanita negara mengakhiri saingan di kedudukan ke-6 selepas tewas 4-8 kepada Uruguay dalam aksi penentuan kedudukan ke-5 dan ke-6 semalam.
Saingan berlangsung di Muscat Oman menyaksikan Malaysia ketinggalan menerusi 2 gol pantas lawan masing-masing pada minit pertama dan ketiga. Namun, skuad negara kembali bangkit menyamakan kedudukan hasil jaringan Zati Alyani, Muhammad Zubir dan Nur Zafira Aziz pada minit keempat dan keenam. Keputusan itu bagaimanapun tidak bertahan lama selepas pemain Uruguay Teresa Viana yang meredak 5 gol diikuti dan Florencia Penalba 1 gol. Manakala skuad kendalian Nabil Fikri Muhammad Nur cuma mampu menambah 2 lagi jaringan sekaligus akor tumpas 4-8. Sementara itu, Ketua Jurulatih Nabil Fikri Muhammad Nur memuji anak buahnya yang berjaya memberikan tentangan sengit kepada Uruguay. Beliau juga berpuas hati dengan peningkatan prestasi ditampilkan anak buahnya sepanjang kejohanan berlangsung. Prestasi yang ditampilkan oleh barisan pemain kebangsaan sepanjang kejohanan Piala Dunia ini berlangsung menunjukkan peningkatan daripada perlawanan pertama hinggalah perlawanan klasifikasi 5-6. Okey, seperti sedia maklum, kejohanan ini adalah medan tertinggi yang disertai oleh barisan pemain hoki kebangsaan. Dengan prestasi yang ditampilkan, saya sebagai seorang jurulatih amat gembira dengan prestasi yang diberikan. Saudara, sekian Stadium RTM dan berita perdana. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.